Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biyassir wa la tu'assir bitammimil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadahu rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi kita pada malam ini insya-Allah. Dengan kudrat dan iradahnya, dengan pertolongannya dapat kita insya-Allah bersama-sama untuk menjaga majlis ilmu ini insya-Allah pada setiap malam ya. Pada setiap malam kita mohon Allah berikan kita kekuatan untuk kita duduk dalam ketaatan ini. Dan insya-Allah dengan izinnya juga insya-Allah Allah berikan kita amalan untuk membaca surah Al-Hadid sebagai ikhtiar untuk kita meruqyah diri kita sebagai pendinding diri kita dan ahli keluarga daripada segala bentuk keburukan dan untuk menghilangkan segala bentuk keraguan. Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, selamat datang pada semua yang hadir pada malam ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bagi yang baru dan yang dah istiqamah, yang dah sekian lama istiqamah. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan asbab susah-susah untuk istiqamah, dan yang baru mengikuti teruskan niat berazam untuk terus beristiqamah. Alhamdulillah, ada yang duk ingat ataupun yang berkongsi dengan saya, Ustaz duk bebel suruh baca Al-Hadid tu, akhirnya saya terikut nak baca juga Ustaz. Dia bukan bebel sebenarnya. Dia apa? Fazakir fa inna zikra. Tu ingat mengingatkan. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak ambil berat hal-hal yang berkaitan dengan amalan yang mana diberikan ni. Ni amalan yang diberikan. Kita ada hajat. Hajat kita nak berlindung. Kita tak nak keburukan. Kita tak nak kesakitan. Banyaklah benda-benda buruk kita tak nak. Bila kita bagi pakai baju besi, tak apalah Ustaz. Datang tak apa dia tu. Tu jadi masalah tu. Nak pula benda yang kita bagi. Bukan cari. Beza kadang-kadang kita cari tak seperti apa yang kita faham. Tapi kalau diberikan, itu lain. Macam contoh doktor bagi, nak makan ubat ni, ini contoh. Kalau kita cari ubat sendiri, belum tentu kadang-kadang tak serasi dengan badan kita. Tapi kalau ubat itu diberikan oleh doktor contoh, insya-Allah serasi contoh kan. Sama dengan amalan-amalan. Kalau diberikan, ni jom kita beramal dengan amalan ni. Lain diberikan. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah, sahabat-sahabat yang telah ada, jemaah kita semua yang dah ada ni insya-Allah, mari kita sama-sama perbetulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ada air untuk ruqyah tu siap sediakan. Nak tambah-tambah kalau boleh adakan je sentiasa di situ. Kita pertama dalam amal ini perbetulkan niat kerana Allah, lillah. Itu saja. Kalau orang tanya kenapa baca surah Al-Hadid ni, lillah. Kerana Allah. Itu yang peninding tu Ustaz. Itu untuk apa? Itu mohon kita. Itu permohonan kita. Kita nak mohon dekat siapa? Allah lah. Melalui amalan yang kita baca ni. Mudah-mudahan amalan ni mendatangkan pahala bagi kita, dan dengan pahala itu permohonan kita tercapai.
Tuan-tuan sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Pendinding itu penting. Pendinding sangat penting. Kalau tak ada pendinding, kita akan tumbang. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekadar ulang kaji. Dalam surah Al-Hadid ini, ayat yang ketiga daripada surah Al-Hadid itu, Nabi SAW dia lebih baik pada 1000 ayat. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Lebih baik daripada 1000 ayat. Bayangkan, malam ni insyaAllah dengan istiqomah dah tengok ada ramai yang mula istiqomah ikut pengajian baca Al-Hadid ni, kata 800 orang, 500 orang ni. Setiap orang membawa kebaikan 1000 ayat. Masya Allah. Bayangkanlah, wallah saya tak terbayanglah pahala tu macam mana. Besar tuan-tuan pahala tu ya. Besar pahala tu. Jadi mudah-mudahan sebab kita duduk berkumpul secara online ni, walaupun atas talian, tetap dikira oleh Allah sebagai amal baik kita sebab dia bergantung pada niat kita. Khair, kita istighfar 3 kali. Selawat Ibrahimiyah sekali. Al-Fatihah. Dan kita teruskan dengan bacaan surah Al-Hadid. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah bacaan surah Al-Hadid sebentar tadi, mudah-mudahan ia menjadi asbab pada kita untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan pahala yang banyak melalui bacaan surah Al-Hadid ini. Sebab pada kata Nabi SAW tadi yang mengatakan dalam satu ayat pada surah Al-Hadid ini dia lebih baik pada 1000 ayat. Jadi kalau kata nak menghabiskan 1000 ayat itu memerlukan masa dan tenaga yang banyak. Dalam tempoh satu malam nak habis 1000 ayat. 6,626 ayat. Keseluruhan Al-Quran. 6 hari khatam. 6 hari khatam. Katalah 1000 ayat, 1000 ayat, 1000 ayat. Berapa juzuk? Bayangkan tuan-tuan. Sebab tu kadang rasanya berat. Berat itu kerana kita dapat rasa orang kata apa? Yalah, kalau nak tukarkan kepada konsep pahala ni. Kalau tukar pada konsep Boeing tuan. Boeing 747 atau kapal terbang yang besar ni. Dia berat ni. Berat tu bukan sebab berat terbeban ke, tak. Berat tu kita rasa subhanallah. Tapi hati lapang. Kita boleh rasa tenaga tu. Masya Allah. Lain sangkut, itu tempat jelah. Sekarang ni cuaca tak berapa nak berapa cantik. Ada tempat-tempat yang hujan kan. Yang saya tanya tu, ada saya status terbaru ni saya tuliskan tentang kita doakan, mana saya pun lupa doakan seluruh muslimin, saudara Islam kita ni yang sedang diuji. Khusus juga mana yang sedang diuji ni, yang sedepan ada jemaah kita yang di Fang ada yang ditidurkan. Apa tak silap saya apa? Ilora Liam ke tak silap. Ada saya nampak di selalu komen juga. Kita doakan dan semua yang berhajat pada malam ni. Cuaca kadang tak stabil sekarang ni. Tempat masing-masing hujan yang saudara kita di Gunung Jerai kan. Banjir, kepala air itu turun. Allah. Ada yang maklumkan bersih saya baca komen tu 20 tahun dulu baru kena. Dan terus saya teringat ada satu keadaan itu yang cuba meletakkan dia panggil firasat ataupun ramalan tentang sekiranya satu Muharram tu jatuh pada hari Selasa, maka antara je banyak ada 5 tak silap, salah satunya kemarau. Tapi apa yang berlaku sebalik. Lepas tu adalah yang share kat saya balik apa pandangan ustaz. Sebab ada yang mengatakan ianya daripada firasat ulama. Kalau rujuk pada kitab, saya tak nak komen tentang hal itu. Cuma saya nak beritahu secara umum dia beginilah. Secara umumnya, kalau kita lihat kepada satu hadis Nabi SAW ni, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, La adwa wala tirah wala safar wala hammah. Tiada ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri. Ni. Ini hal penyakit berjangkit ni. Tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri.
Bermaksud apa? Dengan izin Allah. Dia tak ada tiba-tiba kena. Ni hal sekarang ni lah. Dan tirah ni bermaksud kesialan. Tidak ada kesialan dan kepercayaan bahawa haiwan bermanfaat dan mudarat. Tidak ada kesialan balak bencana dalam bulan Safar. Walaupun spesifik Safar. Nanti datang bulan Safar ni, Muharram Safar. Nanti ada kepercayaan-kepercayaan karut datang nanti. Tidak ada juga kepercayaan datangnya malapetaka disebabkan burung hantu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-5770. Kita kena ambil jalan pertengahan. Itu saja. Yang dimasukkan dalam konteks firasat ini adalah hal yang berkaitan tentang situasi semasa. Situasi semasa, bila kita rujuk pada orang yang alim, orang yang arif billah ni, bila kita minta pendapat daripada sesuatu perkara, kalau dia bagi nasihat itu, dengar. Kalau kita minta pendapat semasa, akan datang itu, wallahu alam. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, maka dalam hadis yang lain Nabi kata, tolaklah bala dengan doa seperti mana yang dianjurkan Nabi SAW kebanyakan hadis, ada doa yang sentiasa kita ulang dalam solat subuh. Itu dalam waqini syarru ma qadait. Itu dalam doa qunut. Lindungilah dan jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah engkau tetapkan. Dalam surat pun ada, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Dan ada hadis yang lain, a'udzubillahi min su'il qada. Kita minta lindung terus daripada keburukan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, jadi tak ada. Pertama, berakidah. Mudarat, manfaat itu hanya pada Allah. Dia tidak ada pada bulan, dia tidak ada pada tarikh. Walaupun ada keadaan firasat itu. Tapi kita tidak boleh nisbahkan secara total. Kita bimbang mana yang tak faham ni. Dia sekiranya jadilah. Aku dah katalah, mula. Aku dah katalah dia ni boleh tengok-tengok. Hati-hati. Sebab dia akan membawa kepada satu kepercayaan iktikad yang menyatakan manfaat mudarat itu terletak pada hari, bulan, tarikh ataupun binatang-binatang. Hati-hati. Kita berakidah yang jelas. Kita berakidah yang jelas bahawa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tak ada mudarat dengan nama Allah, tak ada mudarat. Bismillahilladzi la yadurru. Tidak ada memberi manfaat mudarat di langit dan bumi melainkan dengan Allah Taala. Dalam hadis yang tentang Dajjal kata nanti kemarau itu tak spesifik bila. Tapi kalau tak pada bulan-bulan tertentu tu hati-hati. Pada tarikh-tarikh tertentu hati-hati. Berlepaslah kita daripada situasi itu. Lebih baik kita doa minta berlindung. Macam contoh ikhtiar kita pada malam ini. Ini ikhtiar perlindungan lah. Ini ikhtiar perlindungan lah. Lain saya sini okey. Bahagian sana kot sana insyaAllah. Mana-mana lain tak okey keluar masuk balik. Keluar masuk balik. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis yang saya bacakan tadi itu tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Tengok Nak ulang balik. La adwa wala tirah wala safara wala hammah. Tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri. Ni hati-hati. Kadang-kadang ni, kita ni akhir zaman perkara yang mesti kita pertahankan dengan bersusah payah itu akidah. Saya ada kongsikan, saya belum kongsikan dengan di page saya. Kata-kata daripada Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Senjata utama untuk lawan Dajjal adalah dengan akidah yang mantap. Perisai utama untuk hindarkan diri pada terikut dengan Dajjal adalah dengan iktikad yang jazam. Iktikad yang jelas, putus. Jadi bila kata kita kena jelas, kita kena jelas. Bila sebut berjangkit ni,
kita kena letakkan satu fahaman dan keyakinan bahawa biiznillah, dengan izin Allah, maka berjangkitlah ia. Ikhtiar satu bab. Jangan kita jadi orang yang mengatasi kuasa. Ni kau tak ambil ni, ni sebab tu lah berjangkit ni. Engkau lah ni buat berjangkit, engkau ni besar ni. Ha? Ya, panduan boleh. Tapi dalam panduan tu, hati-hati sebab nanti kan ada yang tidak jadikan panduan. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi pegangan terus. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan apa yang kita lakukan hari ini, dengan ikhtiar yang kita lakukan, itu adalah semata-mata kita nak memantapkan akidah kita, kena jelas. Kena jelas itu. Ujian akidah akhir zaman ni begitu dahsyat. Sebab tu Nabi SAW, meletakkan bahawa, menyuruh sahabat, jadidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Bagaimana kita boleh sebut tentang perbarui iman ni? Sedangkan kita ni dah beriman. Mungkin ada yang iman keturunan. Kan? Tapi kenapa kita boleh katakan perbarui iman, Nabi kata? Sebab dia begini. Sahabat kata apa? Jadidu imanakum. Maka kata sahabat, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami nak perbarui iman? Maka Nabi kata apa? Qal min aksiru min qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, bila kata sebut tentang disebut tentang kalimah thayyibah, la ilaha illallah itu diperbarui. Kenapa? Sebab akan berlakunya situasi yang tanpa sedar kita telah mengadakan kuasa melalui usaha-usaha kita itu. Sebab tu kena sentiasa perhatikan. Kena sentiasa perhatikan. Adakah kuasa kita ini telah terbahagi dua ataupun masih kita menyatakan kuasa hanya Allah. Ini tugas kita. Jadi bila kata kuasa hanya pada Allah, usaha itu pada manusia, termasuklah tadi kata panduan sebagai ikhtiar. Maka bila kata kita jelas mengatakan ini panduan, ikhtiar, maka kita kena sentiasa perbaruilah iman kita ini supaya usaha kita, panduan kita, ikhtiar kita tiada ada kuasa. Dah tu Ustaz, kalau tak ada kuasa, kenapa kita ikhtiar Ustaz? Kenapa nak akan ada panduan? Sebab kita manusia. Tu je lah. Jangan pengaruh orang dengan panduan itu. Jangan pengaruh orang dengan ikhtiar itu. Jangan pengaruh. Sekadar berikan nasihat, itu okey. Kalau pengaruh ni lain. Kena ambil ni. Kalau tak ambil, kau tak makan ni, kau sakit, kau gini. Hati-hati. Pengaruh dari sudut tips dan pelaksanaan. Kalau kau tak jaga suami kau, macam ni, suami kau nanti cari lain. Kau kena jaga begini-begini, cakap. Yang suami pula, kau kena begini-begini dengan isteri kau. Kau kena bagi dia cukup, harta cukup, ini cukup. Maka barulah dia sayang, nampak pengaruh. Patut nasihat. Nasihat ni mesti bersandarkan agama. Ad-dinun nasihah. Nak bagi nasihat, mesti bersandarkan agama. Agama kata apa? Rujuk Al-Quran. Agama ni berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kena clear ni tuan-tuan. Bila kata pengaruh atau pengaruhi orang lain dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, sehingga mampu memberikan kesan, memberi kepada perubahan, memberikan kepada apa-apa jaminan, asbab usaha kita, asbab panduan yang kita bagi, menyebabkan orang tak nampak bahawa yang menentukan itu Allah. Hati-hati. Yang ini kita kena pegang, tuan-tuan. Ini kita kena pegang di akhir zaman. Sebab itu panduan untuk menjelaskan tentang pegangan ini dalam kehidupan. Kalau kita mengaji, mungkin contoh kalimah la ilaha illallah. Kita mengaji dalam bab akidah, kita nampak. Tapi dalam kehidupan, hilang balik. Ingat, nak bagi nasihat, itu mesti bersandarkan, berpandukan kepada agama. Dia tidak boleh nasihat berpandukan kepada diri kita, pengalaman kita.
Tidak boleh. Pengalaman semata-mata tak boleh. Pengalaman kita pun mesti dibenarkan dengan kebenaran. Kalau pengalaman itu bercanggah dengan kebenaran, mesti ditinggalkan. Sebab itu Nabi SAW menekankan tentang jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Iman menyatakan bahawa hanya sahaja yang berkuasa itu hanya Allah. Hanya sahaja yang mampu menjadikan segala perkara yang atas muka bumi hanya Allah. Nanti kata lain mengesakan Allah. Ini kita kena tanamkan dalam diri ahli keluarga kita, masyarakat kita, seluruh, sesiapa saja. Dan saranan inilah yang tidak disukai oleh Dajjal, tidak disukai oleh Iblis. Kerana Iblis, ketua, Dajjal, itu timbalan presiden dia. Kerja mereka adalah menyesatkan cucu cicit anak Adam. Sesat. Apa misinya? Sesat. Surah As-Sad ayat 82-83. Menyesatkan. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ini dendam kesumat. Dendam kesumat Iblis. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis meletakkan janji dia dan dirakamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 82-83 untuk menyesatkan cucu cicit Nabi Adam AS. Sesat. Apa maksud sesat? Sesat ni adalah pada kepercayaan. Apatah lagi pada perbuatan. Itu bermula dengan syirik. Malam ni kita buat murojaah dulu. Kemudian saya nak masukkan tentang, besok mungkin insya-Allah saya akan masuk tentang bagaimana susul atur tu. Saya nak dengan kajian kebenaran ni, mula kita tahu sifat kan, kita dah tahu ciri kesan, kemudian kita tengok bagaimana bermulanya serangan ataupun kehancuran lah. Senang ceritalah kehancuran. Dengan dimulakan dengan apa? Kesesatan yang dipanggil sesat dalam bersyariat. Dia sangat mudah untuk dilakukan oleh Iblis. Hati-hati. Dia akan banyak gunakan kaedah-kaedah, akhirnya kita nampak bersyariat namun hakikat kita sesat. Macam mana tu Ustaz? Syariat boleh sesat? Apa dia? Bermula dengan apa? Asyirkul asghar. Syirik kecil. Nah, ini yang dirakamkan ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya. Dimulakan dengan nasihat yang sangat jelas. Allah rakamkan dalam surah Luqman ayat 13 yang menyatakan tentang dua kali ayat ni diulang bahawa Luqman dinasihat wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Satu. Kemudian disambung inna syirka. Nampak dua kali ulang. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah kamu mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang lain daripadanya. Daripada segala jenis makhluk Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya mensyirikkan Allah Azza wa Jalla merupakan perbuatan zalim yang amat besar. Tuan-tuan, kalaulah syirik ini tidak menjadi satu perkara yang penting, masakan Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, Nabi cukup takutkan berlakunya pada umatku asyirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Bermula dengan syirik kecil. Syirik itu perbahasannya ulama pecah pada dua, asyirkul asghar dan syirik yang jali. Khafi, asghar ni khafi tersembunyi, jali yang nyata. Dan bila kata syirik
yang khafi, yang halus ini bermula dengan ar-riya. Yang mana riya ini menjadi syirik kecil, namun di sisi Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang amat besar. Kata menurut Hasan al-Imam al-Basri, al-Imam al-Basri, dalam menterjemahkan tafsir Al-Hasan al-Basri, dalam menterjemahkan surah Luqman ayat 13. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Luqman ayat 13 yang bermaksud, ini dia terjemahkan dalam tafsir Al-Hasan al-Basri. Wahai anak Adam, aku telah menjadikan kamu dan kamu menyembah selainku. Kamu memohon kepadaku dan engkau lari daripadaku. Engkau mengingatiku dan engkau melupakanku. Ini adalah satu perkara yang paling zalim di muka bumi ini. Itu Imam Al-Hasan Al-Basri mensyarahkan daripada surah Al-Luqman ayat 13 itu. Beliau menterjemahkan bahawa Allah mengatakan, wahai anak Adam, aku telah menjadikan kamu dan kamu menyembah selain aku. Kalau rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah aku yang telah menjadikan kamu. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, bila kata Allah suruh, wahai anak Adam, aku telah menjadikan kamu dan kamu menyembah selain aku. Baik, bila kata sebut menyembah selain aku tu bermaksud apa dia? Merasakan bahawa ada kuasa lain yang boleh memberikan hajat kita. Contoh, kita berbuat baik, apa maksud riak tadi? Kita berbuat baik sebab orang. Ada orang baru kita buat baik. Tak ada orang, kita malas buat baik, contoh. Ataupun kita buat baik ini bila dihargai. Bila tak dihargai, kita rasa macam malas nak buat baik. Ataupun kita buat baik ni bila dipuji. Kalau orang tak puji, kita malas nak buat baik. Ataupun dia buat baik ini sebab tak nak kehilangan dunia. Sebab apa? Kebaikan itu akan mengekalkan dunia. Contoh, seorang suami buat baik dengan isteri. Seorang isteri buat baik dengan suami. Walhal kebaikan itu adalah dari Allah. Sepatutnya kita berharap ganjaran, pulangan, segala apa kebaikan itu daripada Allah. Bukan harapkan suami harapkan isteri. Dan jauh sekali tak buat baik. Sebab buat baik wajib. Dia bila dah kecewa tu dia tak buat baik. Dia kata, buat baik pun bukannya orang pandang, bukannya orang hargai. Contoh. Ataupun dia malas buat baik dah. Sebab apa? Buat baik pun adalah pun-pun dia tu. Ini bahaya. Jadi nak membersihkan kefahaman ini sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Dan ini memberikan dosa yang besar. Kita nak faham tentang dosa pahala ni, kita pergi pada dosa yang paling besar. Dan pahala pula, pahala yang paling besar. Ada pahala yang paling besar, Ustaz? Ya, la ilaha illallah. Itu pahala besar. Bila sebut kalimah la ilaha illallah, itulah kunci pahala. Pada pahala, afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Lawan kepada la ilaha illallah itu adalah ghairillah. Pertembungan dua ini akan berlaku. Takkan nak hilangkan yang kecil-kecil ni, Iblis kata ni bukan makanan aku nak hilangkan yang paling besar tu. Apa dia? Nak hilangkan kuasa Allah pada manusia. Kuasa Allah tak boleh hilang. Dia tahu kuasa Allah ni kekal. Qadim. Allah bersifat qadim. Kekal. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Iblis kenal. Iblis. Kalau kata Ustaz, Iblis tu makrifat tak? Ya, makrifat. Habis tu kenapa dia buat maksiat lah? Makhluk Allah kan? Makhluk ni kan sifatnya lupa. Ada ketika dia makrifat waktu itu, ketika diuji dia lupa. Iblis ditakdirkan oleh Allah, lupa.
Dan menjadi orang yang zalim, makhluk yang zalim. Nampak? Jadi apa dia nak buat? Dia nak hilangkan kuasa Allah pada hati manusia. Bukan kuasa Allah tu nak dihilangkan. Sebab semua berlaku semua dengan biiznillah. Biiznillah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua berlaku dengan kuasa Allah. Tinggal lagi kita nampak tak nampak. Macam tadi hadis tadi. Nabi kata apa? Tiada ada penyakit-penyakit dengan sendirinya. Nabi kata, tak ada. Habis itu, kenapa boleh berjangkit? Allah bagi izin. La adwa wala tirah wala safar wala hammah. La adwa. Tak ada penyakit. Maksud tak ada tiba-tiba kena. Mesti kena dengan. Sebab tu ada bak tu dengan. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Sama juga keburukan yang konteks maksiat. Berlaku dengan siapa? Ya, dengan izin. Habis tak? Dengan izin Allah. Mana Allah setuju, Allah reda? Tak. Allah izinkan iblis untuk sesatkan cucu cicit Nabi Adam. Adakah Allah reda? Tak. Allah tak reda pada iblis. Tempatnya di neraka. Nah, begitulah. Kita hari ini sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka, kalau kita perkemaskan kembali perbahasan ulang kaji bab hal dosa pahala ni. Sebab itu, kemuncak nampak ikhlas ni. Jadi, berbicara soal amalan. Bicara soal amalan itu adalah satu bentuk usaha. Amalan itu adalah satu bentuk usaha. Ataupun usaha itu dikaitkan merujuk pada amalan. Saya tulis permulaan kita, perbincangan kita tempoh hari. Maka, nak mendapat pahala, itu mesti ada dua kriteria yang utama. Ikhlas dan ikut sunnah, ittiba'. Mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Terutama ada ibadah khusus. Jadi ibadah umum, ada ibadah khusus. Khususan, itu ada perbuatan-perbuatan yang mesti mengikut kepada nas ataupun segala tunjuk ajar yang telah dianjurkan ataupun dipanggil ittiba' dengan Nabi SAW. Khair. Baik. Atau dalam perbahasannya sah batal, ikhlas tu terima atau tidak. Itu dia. Baik. Kedua-dua elemen ini akan memberikan kita pahala. Apa tujuan pahala ni tuan-tuan? Sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kalau kita rujuk pada perbincangan kita lepas, pahala ini bersifat sifat yang memberi kepada hati sifat atau perasaan yang menenangkan. Memberi sifat yang menenangkan. Menghilangkan ketakutan. Itu dalam hati. Jadi erti kata lain apa? Bila sesuatu amalan atau usaha yang dilakukan ikhlas dan mengikut kehendak baginda Nabi SAW, maka diganjarkan pahala. Pahala tu akan duduk kat mana nanti? Di hati si pelaku yang melakukan amalan tersebut. Dia tak duduk kat orang. Duduk kat orang yang melakukanlah. Cuma sesiapa yang mengajak orang berbuat pahala, dia juga mendapat bahagiannya. Itu lain, itu mengajak. Macam contoh malam ni, mengajak. Jom baca sama-sama. Surah Al-Hadid, jom baca. Jom dengar kuliah sekali, jom. Katalah tadi, dia ajak orang ikut. Alhamdulillah. Kena pula 5 orang ikut dia. Tengok-tengok 5-5 semua baca surah Al-Hadid. Pahala seorang 1000 lebih baik pada 1000 ayat. 5 orang tu. Orang kata apa? Overriding teruslah tu. Override terus pahala-pahala setiap orang tanpa mengurangkan pahala yang membacanya. Yang membawa pun dapat, membaca pun dapat. Itu hebat pahala ni. Dia ada orang kata apa? Networking dia tu. Ada level-level dia. Rantaian dia panggil jariah itu. Berpanjangan. Ada juga membawa pada dosa berpanjangan, mengajak orang buat dosa. Dia ni, kata Nabi mafhum hadis, ada orang yang menjadi pembuka kepada kebaikan, ada yang jadi pembuka kepada kejahatan. Siapa yang menjadi pembuka kepada kebaikan, beruntunglah dia. Siapa yang jadi pembuka kepada kejahatan, rugilah dia. Berantai-rantai tu kejahatan tu. Sebab tu hati-hati.
Sebab tu kalau kejahatan yang berantai-rantai ni dipanggil apa, amarah. Dia punya dosa dia tu, dia berkait-kait dengan orang tu. Dia ngajak orang lain buat dosa juga. Dia dah sangka buruk, dia ajak orang lain buat sangka buruk. Join the club. Itulah kata mengumpat, mengadu domba, fitnah. Lepas tu hal-hal yang mana berkait-kait dengan orang lain. Tu hati-hati. Begitu juga dengan dosa aurat. Orang kata bahaya ni aurat ni sebab dia punya dosa dia, kalaulah dia ada dalam satu stadium, dia duduk ke atas stage itu, tuan. Dia duduk ke atas stage itu, katalah dilihat oleh 70,000 orang. 70,000 orang tu, dia tengok aurat orang tu, pahala dosa, dapat sekali lah 70,000 sekali. Kat boboh kat si yang buka aurat tadi. Hati-hati. Hati-hati. Sebab itu dosa jariah dia panggil. Sama juga dengan fitnah berantai tu, hati-hati. Mengumpat, fitnah, berantai-rantai. Jangan. Sebab tu jangan, kalau datang fitnah ataupun satu perkara berita buruk, sekat, tutup. Habiskan di kita, tutup. Aku tak mau panjang-panjangkan hal ni. Sebab apa? Bukan kata apa, takut dosa tu melarat-larat kat kita. Tu hati-hati. Sebab tu sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik perbahasan kita pahala tadi, maka bila sebut tentang dosa dan pahala, inilah yang mengganggu hati kita sebenarnya. Mengganggu hati kita sebenarnya. Daripada itulah nanti berlaku berbagai-bagai permasalahan nanti dalam hidup ni. Yang kita tak sedar. Kita tak sedar bahawa permasalahan-permasalahan itu berlaku kita tanpa sedar, tuan-tuan. Yang mana, contoh, solat. Solat ini tiang agama. Disebabkan dia tidak menegakkan solat itu yang utama dalam hidup dia. Satu. Kemudian dia mengambil remeh dengan solat tu, dua. Kemudian dia tak nak bersusah-susah. Dia kata ambil mudah-mudah. Atau apa maksud tak susah? Jemaah tak nak, dia seorang-seorang. Dia nak ikut dia lah. Menyebabkan hal itu bertukar menjadi dosa, menjadi susah. Dosa ni mengundang susah. Mengundang resah. Hati-hati. Susah dan resah. Hati-hati. Jadi, apa yang berlaku adalah, apabila dosa itu dibiarkan, maka melarat kepada kesusahan kehidupan. Kita bimbang kesusahan kehidupan itu bersangkut paut dengan dosa. Kita bimbang. Nak tahu dia bersangkut paut tidak, kesusahan itu meresahkan kita. Atau bimbang. Kesusahan itu meresahkan kita. Dia kata apa? Saya dah senang dah, resah juga. Itu kita bimbang. Keresahan itu yang kita bimbangkan. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa ni, yang tadi dosa perbuatan, yang hanya berlaku pada waktu tertentu. Dosa yang dibiarkan juga yang dipanggil apa? Selagi dia tak betulkan dia dosa. Contoh jahil. Dia ada satu fahaman sangkaan buruk dalam fikiran dia. Selagi dia bersangka buruk dengan keadaan itu, walhal dia tak tahu pun akan keadaan itu, selagi itulah dosa itu pun mengalir. Hati-hati. Contoh tentang keadaan tadi berkaitan dengan syirik. Dalam syirik ni, syirik kecil ni, dia bersangka kebaikan tu dari diri dia. Jadi dia buat sebab diri dia, sebab suami dia. Tu. Selagi mana kefahaman itu ada pada diri dia, dosa. Tu berangkai tu dosa tu, mengalir. Sebab dia melibatkan kefahaman. Walaupun dia tak, orang kata apa, tak buat apa-apa lagi, tapi kerana dia membiarkan diri dalam kejahilan. Hati-hati. Dan juga perangai tuan-tuan, perangai. Perangai dia pun dosa yang besar. Contoh, dia ada dengki, busuk hati, cemburu tak tentu hala. Dia ada satu sifat hubud dunia ni maksiat hati ni tuan. Selagi dia tidak bersihkan hati dia tak ada usaha untuk duduk dalam kelas pengajian pembersihan hati,
Maka selagi itulah dosa dah ada dalam diri dia. Ni, 24 hours. Macam 7-Eleven tu kan. Selagi dia tak bersihkan hati dia lah, dia buat tahu dah memang macam ni. Nak macam mana? Saya ni memang kuat cemburu sikit. Memang saya. Dia punya cemburu dia sampai orang jadi haru biru. Hati-hati. Sebab dia perkara yang melekat pada hati tu, dia 24 hours tidur pun dosa. Ya Allah. Hati-hati sebab tu hal berkaitan hati ni jangan main-main. Sebab tu dosa tadi berbalik kepada syirik tadi. Sekiranya dia tak perbetulkan kefahaman dia sehingga mengundang kepada syirik, maka hati, sebab tu kadang hati tu rosak. Kenapa buat baik tapi resah tu Ustaz? Faham Ustaz? Saya dah habis-habis buat baik ni dengan isteri saya ke, dengan suami saya ke, dengan jemaah ke, dengan umat ke. Tapi hati saya ni bimbang-bimbang, itu berlakunya kesyirikan. Bimbang-bimbang, kita tak boleh tuduh orang syirik. Tak boleh mudah-mudahkan orang syirik, tapi syirik tu mudah. Jangan mudah-mudah syirikkan orang, tapi syirik tu mudah berlaku dalam hidup kita tanpa sedar. Sebab tu kita kena sentiasa berhati-hati dengan ilmu tu, menyebabkan kita berhati-hati untuk tidak melakukan syirik. Baik. Dan bila kata, tengok tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Bila pahala ni tidak jadi tumpuan bagi kita, kenapa kena ada pahala ni? Sebab bila pahala, hati kita akan menjadi kuat. Dia pendinding tadi. Dia boleh jadi pendinding bagi hati. Pahala ni. Tenang dan kuat. Apa natijah hati bila kuat ni? Apa kesan hati kalau kuat? Tengok ni tuan-tuan. Kita akan nampak urusan dunia ni, 3 perkara yang ada pada urusan dunia yang kita kena sedia maklum. Jangan lari pada 3 perkara ni. Apa dia? Pertama, dunia ini urusan mesti dipermudahkan. Ingat, di depan tu. Dipermudahkan. Dikurniakan. Dimanfaatkan. Kita nak urusan dunia kita dipermudahkan. Macam tadi Ustaz, minta doa Ustaz dipermudahkan. Ustaz tengah COVID apa ni. Minta dipermudahkan. Dipermudahkan. Dikurniakan kesihatan. Nanti yang mana sakit ke apa ke, kita minta dikurniakan kan. Lepas tu bila ada dunia pula, kita apa kita nak dunia ni? Nak dimanfaatkan. 3 perkara ni kena faham. Ustaz, saya ada kenalan solat malam rajin buat, solat sunat rajin buat, Quran rajin baca, tapi selalu dikaitkan apa yang berlaku sebab dia. Berlaku kesusahan pada suami disebabkan suami dia tak dengar cakap dia. Ya, Ummuyum. Ya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa diibaratkan setitik, ibaratkan seperti titik hitam. Itulah tadi. Dosa-dosa itu, bintik-bintik hitam itu yang akan berlaku dalam hidup kita ni kalau tidak dibersihkan. Terutama dosa hati. Terutama dosa hati. Baik. Dipermudahkan, dikurniakan, dimanfaatkan. Nah, bila kata hati itu kuat, bagaimana kita nak dapat dipermudahkan? Usaha ke, tuan-tuan? Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, ni nak tekankan. Selagi mana usaha kita tidak dipermudahkan, maka takkan mudahlah usaha kita. Kita boleh berusaha, tapi belum tentu usaha kita akan dipermudahkan. Setiap hari bulan usaha kita makin susah mengelarat. Betul tidak? Sebab apa? Sebab tak dipermudahkan. Selagi mana kita usaha, tapi tak dapat-dapat, itu tak dikurniakan. Sebab tu rezeki ni bermaksud kurnia. Warzukni. Selagi mana ada dunia tidak dimanfaatkan, itu menjadi perkara yang membebankan. Dan 3 perkara ini hanya dapat bila kita meminta kepada Allah. Nak meminta, itu kena ada hati yang yakin. Hati yang yakin ni kena bebas daripada ketakutan. Kena tenang. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Minta izin puasa sunat tu, dia amalan ni sebenarnya tak perlu minta izin.
Tak perlu minta izin sebab kebaikan. Tapi sebab apa ada datang izin? Sebab kita bimbang suami memerlukan kita. Jadi nak keluar pada kaedah ni senang dia, Puan Siti Dijah. Di saat sedang berpuasa sunat, ketika suami berkendak sesuatu yang melibatkan kita kena buka puasa, bukalah. Oh, masalah. Nak beramal, beramal lah. Jangan jadikan beramal tu pergaduhan bagi kita pula. Itu cara dia. Ustaz dia katakan bahawa banyak selawat boleh dapat syafaat dari Nabi SAW. Tapi perangai yang penuh kesyirikan macam mana tu? Bercanggahan. Sepatutnya bila bersalawat itu menghancurkan kesyirikan. Itu namanya bersyariat tapi sesat. Selawat tu syariat lah. Bagaimana kita berselawat, kita bersyariat, tetapi kita bermaksiat. Patutnya tujuan kita berselawat itu adalah untuk mengingatkan diri kita supaya jangan bermaksiat. Ingat kan, selawat tu kan tanda ingat Nabi. Dah ingat Nabi, kenapa masih melakukan kesyirikan? Mana tak ingat Nabi lah. Sebut saja bibirnya. Boleh dikira ke Ustaz? Allah SWT ni sifatnya maha pemurah. Kita bersangka baik. Dengan selawat itu mudah-mudahan menghilangkan kelalaian seseorang itu. Walaupun dia sedang berselawat dengan lalai, berzikir dengan lalai. Cuma jangan biarkan alasan tak apa, lalai pun tak apa. Yang penting selawat. Jangan. Ini ibadah. Ibadah tak boleh buat mudah-mudah. Tak apa, yang penting kita zikir. Lalai pun tak apa. Jangan tak apa. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Baik. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni menuntut ilmu ni dah bagi tahu dah ujian nak pukul 10 ke pukul 8. Saya kadang-kadang ceramah kuliah maghrib. Pukul 8 tu tidur juga, faham? Kalau nak kata nak tidur, tidur juga sebenarnya. Sebab tu persiapkan diri. Dah tahu nak pergi battle, berperang. Ingat menuntut ilmu ni beristirahat ke tuan-tuan? Anda ingat tuntut ilmu ni datang goyang lenggang kangkung. Anda tahu tak menuntut ilmu ni adalah berperang dengan kebatilan? Jihad ni, pahala menuntut ilmu ni jihad. Jihad ni datang macam ni ke dengar? Yang berceramah pun semangat, yang mendengar pun kena sama. Mana boleh main-main? Melainkan yang sekadar nak main-main. Sebab tu jangan main-main. Ilmu memilih tuan. Sebab tu kadang-kadang tu, ilmu kadang-kadang dah ada depan mata, tapi kita buat main-main. Kita dah tahu kita nak pergi tempat yang padanya banyak gangguan. Agak-agak kalau di awal tak boleh nak carry on, stop je, habis cerita. Itu saja. Daripada pergi berperang tak bersiap, memang mengundang tuan-tuan. Lepas tu tak boleh main-main. Menuntut ilmu ni jihad. Pahala jihad besar. Allah jamin rezeki, Allah jamin pahala, Allah jamin syurga. Ya Allah. Jadi apa kita? Dengar gitu. Macam mana? Ingat tu. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi kesimpulan pada perbincangan kita pada malam ni, cuba tengok ni. Sebab itu dalam amalan kita sekarang ada hajat. Kita nak meminta. Ingat hubungan, tanda kita ada hubungan dengan Allah itu dengan doa. Doa adalah wasilah perhubungan kita dengan Allah. Doa. Doa ni senjata mukmin. Doa. Ingat, doa dia kalau kita ada hubungan, contoh kata dengan doktor, hubungannya ubat. Doktor je ubat. Malah kalau pergi jumpa doktor tak pergi ubat, maknanya bukan jumpa doktor. Ibarat gitulah. Ni pergi mana? Jumpa doktor. Ubat tak ada.
Tak ada, dah tu. Tak ada apa-apa hubungan, tak ada dah. Tak ada apa-apa cerita, tak ada. Dia bukan doktor dah tu. Doktor tu mesti ada bagi ubat ke apa, simple-simple pun dia mesti ada. Jadi hubungan kita dengan Allah SWT itu dengan doa. Tak ada apa-apa. Doa. Tapi tak dapat apa pun. Mana tak berdoa lah. Sebab apa? Sebab kita dengan Allah ni wajib kita meminta tu sebab kita memang fakir. Jadi bagaimana nak meminta kalau hati penuh dosa? Bagaimana meminta kalau hati kita masih lalai? Jadi meminta itu penting. Meminta itu. Jadi tujuan kita berdoa sebab kita ni hamba Allah nak ada hubungan dengan Allah dengan berdoa. Sebab tu Nabi SAW banyak doa. Maksurat tu banyak doa Nabi. Ikutkan Nabi tak payah doa lah. Nabi kan. Tapi kenapa Nabi jadikan syiar Nabi kata Rasul ibadah. Kepala bagi ibadah. Senjata mukmin. Sebab hubungan kita dengan Allah doa. Jadi bila kita beramal tuan-tuan. Kita nak jaga amalan. Sebab tu amalan biarkan amalan. Jangan perdagangkan amalan. Jangan jadikan amalan tu rosak kerana dunia. Sebab dunia ni tuan-tuan dapat dengan kita minta pada Allah. Saya ulang lagi sekali. Dunia dapat dengan minta pada Allah. Tapi sebab tak yakin. Sebab tu tak minta Allah. Kita tak yakin dengan Allah. Tak yakin ketika berdoa. Malah kita yakin pula dengan amalan. Lalu kita beramal ni. Oh ni mesti dapat ni. Oh ni saya sedekah ni mesti dapat job ni. Oh saya doa ni mesti. Banyak. Dia panggil apa? Perkara-perkara yang berlaku. Niat dalam niat tu banyak berlaku. Contoh tadi kita baca surah Al-Hadid. Tujuan kita baca surah Al-Hadid itu mudah-mudahan dapat pahala. Kemudian keraguan kita kuat keyakinan kita. Lalu kita berdoa macam tadi kita mohon, ya Allah jadikan pendinding, jadikan pelindung, ya Allah. Kita ada keyakinan meminta kepada Allah SWT. Minta sungguh-sungguh tentang semua yang ada di dalam ini. Sungguh-sungguh minta dengan Allah khaufan wa tama'ah. Dengan Allah SWT itu Allah tak suka. Dalam hadis yang lain, mafhum hadis, Allah tak layan doa orang yang lalai. Kadang-kadang doa ni kerja hati, bukan kerja lisan. Lisan ni boleh dilakukan dengan, sebab tu ramai orang, dia baca doa. Baca dia, tapi dia tidak berdoa. Bagaimana dia tak boleh nak berdoa? Sebab dia tak meminta, dia tak rasa dia meminta pada Allah. Dia macam baca. Sebab tu antaranya ada dengan faham maksud ataupun dengan tak kisahlah dengar saja doa ada kita walaupun tak faham maksud ya Allah. Kita ya Allah amin, ya Allah apa saja ya Allah amin walaupun tak faham maksud kan. Tapi kita kena faham ini tengah berdoa ni. Tak boleh main-main ni. Tapi kerana apa? Sebab hati kita lalai. Itu saja. Hati kita kemungkinan besar pahala tak ada. Bila pahala tak ada, resah, kemudian ketakutan. Bila ketakutan nak meminta dengan Allah macam mana? Yakin tak ada. Takut, lepas tu resah. Nak minta dipermudahkan dunia? Memang tidak. Nak minta dikurniakan? Tidak. Nak minta dimanfaatkan? Tidak. Sebab dia nak dunia saja. Aku nak duit, aku nak ini, aku nak itu, aku nak ini. Dia tak minta 3 perkara yang besar ini. Sebab tu Nabi ajar Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Ya Allah kurniakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nabi Sulaiman AS surah As-Sad ayat 35 Rabbi fili wa habli kurniakan mulkan la yang bagi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Nampak tidak? Jadi bila doa ni kerja hati, doa kerja hati. Hati itu kena berhati-hati. Jangan sampai ada benda-benda yang Allah tidak pandang pada hati itu. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikit sebanyak kesimpulan kita tentang soal jawab tentang dosa pahala ni. Kita akan sambung lagi perbahasan ni pada besok. Struktur ataupun susuk atau susu jalur lah. Susu jalur tentang bagaimana bermulanya kehancuran itu. Kalau sebenarnya angkat tangan sambil kereta, dia boleh. Dia doa ni sebenarnya satu wasilah hubungan kita dengan Allah. Bila-bila masa kita boleh meminta pada Allah. Bila-bila masa. Sebab meminta ni di saat kita memerlukan kan. Kalau
Sekiranya kita memerlukan waktu setiap masa, maka memintalah setiap masa, tak ada masalah. Apatah lagi ada waktu-waktu tertentu yang ada makbul doa, itu ambillah peluang macam hari Jumaat kan. Khatib antara dua khutbah, asar, hujung asar, malamnya atau setiap malam ada, atau bila-bila masa lepas solat, time sujud. Ini anda boleh tengok keadaan tempat-tempat wujudnya makbulan doa. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni, Allah SWT bantu kita untuk faham dan istiqomahkan kita sehinggalah kita benar-benar merasakan pentingnya agama dalam kehidupan kita ni, insya-Allah. Kita dapat rasakan kesan kekuasaan Allah SWT tu. Khair. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu. Macam mana kita nak berurusan dengan manusia? Ustaz, macam mana kita nak berurusan dengan manusia yang hati tidak sejahtera? Ustaz boleh bagi petua? Hati kita kena sejahtera dulu. Usmarina, dia begini. Ambil konsep ginilah. Saya ambil contoh tengah trending sekarang lah, isu vaksin lah. Kenapa beri menor orang duk kempen vaksin ni? Saya tak nak cerita perbahasan lain ni. Nak cerita dulu vaksin ni. Yang cerita lain pula perbahasan vaksin ni ada yang ni. Saya nak cerita apa itu peranan vaksin. Dia jadi antibody. Betul tak? Vaksin tu antibody. Okay. Antibody itu memerlukan ada booster tu. Maka kalau orang yang hati tak sejahtera, kita kena ada antibody bagi hati lah pula. Vaksin hati lah. Itu nama vaksin tauhid. Kalau badan pun perlu kita tak boleh selesaikan isu luar. Tu COVID tu kan. Macam mana? Denggi lagi lah. AIDS, kanser. Banyak penyakit-penyakit yang bukan tak ada ubat. Tapi Allah belum temukan lagi. Penawarnya mungkin tak duduk pada penyakit, pada diri balik. Diri kita lah penawarnya apa dia. Kita janganlah terkesan dengan penyakit tu. Kuatkanlah antibody kita. Itu saja. Naikkan imun. Maka kalau tak nak terkesan dengan orang yang hati tidak sejahtera, nak berurusan dengan orang yang hati tidak sejahtera, janganlah kita jadi orang hati yang tidak sejahtera. Kalau kita hati tidak sejahtera, berurusan dengan orang hati yang tidak sejahtera, alamatnya merana lah. Maka caranya itu, dalam keadaan kita tahu dia ni hati tak sejahtera, adalah kita mesti melihat bahawa persiapkan hati itu menjadi keutamaan. Berlindung dengan Allah daripada sifat keburukan. Itu berlindung, doa, minta ke Allah. Dan dia bukan immediate waktu itu, Ustaz, tak nak baca ni, apa nak cakap dengan ni, nak baca apa. Kalau baca tu, baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa AS. Dia ingat bercakap dengan Firaun. Orang tu level Firaun tak? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Doalah kat Allah, minta. Ya Allah, lapangkan hati aku, ya Allah. Tapi dalam kita minta pada Allah Ta'ala, pastikanlah kita bersyariat pada Allah. Janganlah kita pun bermaksiat pada Allah, kita meminta pada Allah. Tak kenalah. Jadi vaksin tauhid kena ada. Vaksin tauhid ini. Hati ni kena ada vaksin tauhid supaya dia tak terkesan dengan keadaan sekeliling. Hal-hal berbangkit perangai orang yang tak jenis tak faham-faham soal keyakinan ni. Umuyum. Soalan? Sekejap. Amalan yang kita buat adalah usaha untuk dekat diri dengan Allah. Kita tak boleh harap apa-apa sebab amalan itu. Kalau kita nak apa-apa dari Allah, kita kena doa macam tu ke Ustaz? Harap pada Allah. Betul. Apa-apa harapan, Allahu Samad. Amalan sebab apa? Pahala. Apa kita harap pada amalan? Pahala. Siapa kata ni? Allah kata. Falahum ajruhum inda rabbihim. Minta pahala. Habis Ustaz, ajak saya Ustaz macam mana? Minta Allah. Habis kenapa tak minta Allah? Sebab tak ada pahala. Sebab tu tak nak minta ke Allah. Hati tak yakin. Dia nak minta dengan Allah ni, hati kena yakin.
Nak yakin ni bila ada pahala. Bila ada pahala, yakinlah hati. Hati minta ke Allah. Itu mesej dia. Sebab tu jangan perdagangkan amalan. Di saat kita perdagangkan amalan, bermaksud kita sedang berada pada keadaan yang mengundang dosa. Sebab tu kita tak berharap pada Allah, kita berharap pada amalan. Tu berlaku. Ni kadang-kadang kita tawakal pada amalan. Jadi syirik dah tu, syirik. Kita nampak amalan tu ada kuasa. Sedangkan amalan tak ada kuasa. Itu kena faham tu. Jadi, kaedah je begitu. Ini penting ni. Dalam bab ini kena penting. Habis Ustaz, boleh tak terus minta pada Allah tanpa amalan? Dia tidak akan jadi begitu. Sebab apa? Meminta pada Allah ni mesti kena ada pahala. Hati kena kuat. Sebab tu tak ramai orang boleh minta pada Allah. Tak kuat hati dia. Sebab apa? Tak yakin dengan Allah. Boleh ke Ustaz minta? Nampak? Contoh kita kata, Allah boleh bagi. Ya ke Ustaz? Kalau kita tak usaha, takkan Allah nak bagi? Nampak? Itu ragu tu. Jenis macam tu. Tak boleh. Jadi sebab tu kena betulkan amal, betulkan taat, kena amal, kena khidmat supaya hati kita tak ragu. Antaranya kita baca surah Al-Hadid malam ni. Itu cara dia. Tu. Jadi amalan. Nak harap apa pada amalan? Pahala. Ya Allah bagi pahala pada amalan, ya Allah sekiranya ada pahala, ya Allah bagi, ya Allah amalan ni daripada pagi sampai malam ni bagi pahala. Bila pahala ada kuat hati kita. Bila kuat hati kita, doa pada Allah. Ya Allah, Allah akan gerakkan hati kita kuat meminta pada Allah. Antara tanda seseorang itu, Allah rahmati dia dalam kitab Tauhid dan Tasawuf karangan Imam Ibn Atha'illah As-Skandari Ta'ala. Tanda Allah rahmati seseorang itu, Allah akan buat dia bergantung harap kepada Allah. Berdoa sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Allah, sikit-sikit Allah. Bukan Allah sikit-sikit, sikit-sikit Allah. Ya Allah tolong aku, ya Allah. Ya Allah tu, ya Allah. Sikit-sikit, ya Allah tolong, ya Allah. Maknanya Allah rahmati dia tu. Kalau Allah kau ni sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, usahalah. Ingat Allah nak bagi senang-senang ke? Dia cuma nak nafikan. Sedangkan kita nak utamakan Allah. Bukan sebab tak nak usaha. Kita nak utamakan Allah tu. Tu kena faham. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, saya kira cukup setakat tu dulu. Ada yang kita boleh bertawasul dengan amalan. Apa maksudnya Ustaz? Ni apa yang saya nak jawab soalan sikit. Tawasul ni iman jamlan. Tadi pahala tadi. Itu masuk pahala tadi. Tu tak. Sekiranya ada pahala kan, yang 3 pemuda yang terkurung dalam gua itu, dia berdoa. Sekiranya ada pahala pada amalan itu, angkatlah. Tu. Jadi pahala tu sebenarnya yang menjadi sama juga, pahala tu sebagai kekuatan kita nak meminta kepada Allah. Itu panggil tawasul, bukan amalan saya saja kita jadikan perantara. Ni mudah-mudahan ni jadi ni tawasul. Tawasul ni wasilah penghubung kepada Allah. Bila beramal ada pahala, pahala tu sebagai penguat hati untuk minta pada Allah. Kalau tak ada pahala memang tak jadi tawasul. Tawasul ni benda yang berpahala sebenarnya. Sebab tu jangan bertawasul pada benda yang syirik. Tadi istilah tawasul benda yang syirik. Tak ada benda-benda yang Allah murka. Tawasul dengan orang, tawasul benda-benda yang tak ada pahala. Contoh selawat ada pahala tak? Ada. Boleh lah. Apa lagi yang ada pahala? Khidmat dengan mak ayah, pahala kecil, besar. Tawasul lah. Berkhidmat dengan suami bukan kecil, besar, pahala besar. Tawasul lah. Boleh. Itu kaedah dia. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, saya kira cukup setakat itu dulu. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, tak kata-kata itu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakat, insya-Allah. Khair. Insya-Allah mari kita sama-sama menajak pada Allah dengan berdoa, moga-moga segala hajat kita, permintaan kita ini diterima oleh Allah SWT dalam apa juga keadaan permintaan hajat kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bitaqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yashrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Allah ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Alim ya Razzaq ya Wahhab ya Allah, segala puji bagimu ya Allah.
Tuhan sekalian alam selawat dan salam ke junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah, pada malam ini kami berkumpul ya Allah. Pada malam ini demi untuk mendapat keridhaan-Mu ya Allah. Kami beramal kerana-Mu ya Allah. Gunakanlah sebaik-baik pahala ganjaran di atas amalan yang kami lakukan pada malam ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah. Jika di kalangan kami ini ada yang sedang susah ya Allah, menanggung kesusahan sebab ke dunia ujian dunia ini ya Allah, maka permudahkanlah mereka ya Allah untuk berhadapan dengan segala ujian ni ya Allah. Ya Allah, sekiranya di kalangan kami ada yang sedang sakit, diuji dengan kesakitan COVID khususnya, dan apa jua bentuk kesakitan yang mereka alami dan lalui, turunkanlah kesembuhan-Mu ya Allah pada mereka ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang mahu menyembuhkan segala penyakit dan kemudaratan yang ada di atas muka bumi ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, sekiranya di kalangan kami ada yang buntu, tersekat, terhalang ya Allah, berkat pada malam ini sempurna dengan 10 hari Asyura ni ya Allah. Sebelum Muharram ni supaya mereka membebaskan, menyelamatkan Nabi Musa AS daripada dibunuh oleh Fir'aun laknatullahi alaih. Maka lepaskanlah kami berbelenggu kesusahan. Lepaskanlah kami ya Allah daripada segala belitan-belitan talbis yang membawa kami pada keraguan untuk meminta kepada-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Allah bantulah kami untuk istiqamah dalam pengajian ini, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah untuk terus berkhidmat di jalan agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.